Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk tumbuh-tumbuhan, iaitu bagaimana tumbuhan melindungi diri daripada musuh. So, di sini cara tumbuhan melindung daripada musuh ada 5 cara, iaitu pertama tumbuhan yang berduri, yang kedua tumbuhan berbulu halus, yang ketiga tumbuhan yang bergetah atau menghasilkan getah, yang keempat tumbuhan yang mengandungi racun, manakala yang kelima tumbuhan yang berbau. So jadi seterusnya kita pergi kepada tumbuhan berduri. Apakah contoh-contoh tumbuhan yang berduri? Antara contoh tumbuhan yang berduri adalah seperti pokok durian, pokok nenas, pokok kaktus, dan pokok bunga ros. Di mana kita tahu bagi pokok durian ni durinya terdapat pada buah-buahannya lah. Jadi maknanya dengan ini dia dapat melindungi diri daripada musuh. Manakala pokok kaktus pula durinya pada batangnya lah atau pada pokok tu memang banyak duri yang boleh melindungi daripada musuh. Manakala pokok nenas pada buahnya ada duri dan jadi pada dia punya jambul dia tu dan pada daunnya ada duri kat situ. Manakala bagi pokok bunga ros ada duri pada batangnya. Jadi secara tak langsung duri itu telah melamatkannya daripada musuh. Seterusnya tumbuhan yang mengeluarkan getah. Jadi tuan getah kat sini cikgu ada pokok betik, cikgu ada pokok ni pongpong, pokok buah pongpong. Lepas tu kita ada pokok cempedak. Yang ini kita ada pokok getah lah. Jadi apakah kelebihan ataupun apakah cara yang dilakukan oleh tumbuhan yang bergetah ini? Yang mana kita tahu apabila terutama pokok betik muda lah, betik muda dia ada getah, begitu juga dengan buah pongpong dan juga cempedak dekat sini. Jadi getah tu dia akan melekat ataupun melekit. Jadi maknanya bagi haiwan yang suka makan buah-buahan ni dia akan rasa tak selesa lah sebab ada getah yang melekit kat situ. So jadi itulah caranya antara tumbuhan ini melindungi diri daripada musuh. Okey, seterusnya adalah tumbuhan yang berbulu halus. Dekat sini kita ada yang ini pokok lalang, ada bulu pada daunnya. Yang ini adalah pada pokok buluh yang kita panggil sebagai miang buluh kat situ, bulu-bulu halus. Yang ini adalah pokok labu yang mana bulunya terdapat pada daun dan batang-batang pokoknya lah. Manakala yang ini adalah tebu. Tebu juga ada bulu-bulu halus pada daunnya. Jadi bulu-bulu halus ni menyebabkan kalau kita sentuh kita akan menyebabkan rasa kegagalan. Jadi haiwan-haiwan yang musuh yang nak makan tumbuhan ni apabila ada kegatalan tu jadi mana dia tidak akan makan lah. Jadi mana tumbuhan dapat melindungi diri daripada musuh. Baik, seterusnya adalah tumbuhan yang beracun. Tumbuhan yang beracun. Okey, tumbuhan yang beracun dekat sini seperti mana yang tertera dalam gambar rajah. Okey, yang ini adalah pongpong, adalah pongpong. Manakala yang ini adalah pokok keladi. Yang ini olendia dan yang ini adalah cendawan. So jadi tumbuhan-tumbuhan ini adalah beracun. Mana bukan hanya pada haiwan, malah kepada manusia juga. Maknanya tumbuhan yang beracun ini apabila musuh dia makan, kemungkinan musuh dia akan menyebabkan keracunan dan akhirnya akan mati. So jadi termasuklah walaupun nampak bunga ni cantik tetapi dia sangat berbahaya kerana dia mengandungi racun. Sama juga dengan buah pongpong yang ini. Jadi dia mengandungi racun dan sangat berbahaya. Jadi seterusnya adalah yang menghasilkan bau yang busuk. Ini kita ada Rafflesia. Yang ini sekejap tengok. Yang ini namanya pokok jerimen. Pokok jerimen biasanya untuk menghalau nyamuk lah kat sini. Yang ni tembakau lah, pokok tembakau yang menghasilkan tembakau rokok tu. Yang ini bunga tiak ayam. Cikgu rasa murid-murid pernah tengok lah pokok bunga tiak ayam ni. So jadi keempat-empat pokok ni adalah contoh yang menghasilkan bau yang busuk. Jadi bila satu bau yang busuk tu maknanya musuh dia pun tak suka kat situ. Jelas murid-murid Okey, seterusnya kesimpulan yang kita boleh ambil daripada sini adalah apakah kelebihan ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan untuk mengelakkan melindungi musuh. Jadi tumbuhan yang berduri tajam, mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun dan berbau busuk ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk melindungi daripada musuh bagi
memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, kemandirian spesies ni supaya tumbuhan itu dapat kekal lama lah dekat situ. Okey, jelas murid Okey. Seterusnya kita masuk pada tajuk yang lain, iaitu bagaimana tumbuhan melindungi diri daripada iklim dan perubahan musim. Iklim tu sama ada yang terlalu sejuk ataupun yang keadaan berangin dekat situ. Jadi antara ciri-ciri khas yang ada seperti yang ni, akar panjang, batang yang boleh menyimpan air, daun yang boleh digulungkan ataupun menggulungkan daun, ataupun menggugurkan daun, ataupun daun yang berpecah-pecah, serta daun berbentuk jarum. Jadi mari kita kenal pasti apakah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yang ini. Okey, jadi kalau akar yang panjang ini, akar yang tumbuh panjang ke dalam tanah yang boleh kau menyerap air dengan lebih banyak. Antara contohnya pokok kaktus. Nah, dia ada akar-akar yang halus, boleh masuk ke dalam tanah. Jadi boleh menyerap air kat situ. Manakala ciri khas yang kedua adalah batang yang boleh menyimpan air, bolehkan tumbuhan itu terus hidup walaupun dalam keadaan kemarau ataupun keadaan yang panas. So antaranya seperti kita tahu adalah pokok kaktus dan pokok pisang. Seterusnya, nombor yang ketiga adalah menggulungkan daun. Jadi apabila dia menggulungkan daun ini dapat mengurangkan kadar kehilangan air. Jadi mana seperti yang contohnya pokok jagung, yang biasa kita tengok pokok pisang lah. Pokok tomato dan pokok daun kunyit. Pokok kunyit daun dia akan bergulung. Nombor 4, menggugurkan daun. Menggugurkan daun, ini berlaku masa musim panas sajalah. Kalau macam musim hujan tu dia tak adalah gugurkan. Jadi bila kita tahu bahasa tumbuhan dia kehilangan air banyak melalui daun. Jadi dia berlaku pada musim kering, mengelakkan kehilangan air dengan banyak. Jadi contoh paling ketara adalah pokok getah. Jadi kalau murid-murid pernah tengok pokok getah, kalau daun dia kering bukan mana pokok tu mati. Pokok tu gugurkan daun untuk mengelakkan dia daripada mati. Yang kelima adalah daun berpecah-pecah. Daun berpecah-pecah ni tujuan dia untuk menghalang rintangan angin. Contohlah kalau macam pokok daun keladi kena tiup angin, jadi maknanya dia tak dapat melindungi diri daripada cuaca lah. Jadi maknanya daun berpecah-pecah dapat mengurangkan rintangan angin dan mengelakkan daripada tumbang apabila ditiup angin. Jadi contohnya pokok kelapa. Jadi selain daun yang berpecah-pecah, biasanya pokok kelapa ciri lain dia adalah batang yang boleh dilentur. Apabila tiup angin macam di tepi laut banyak angin, jadi pokok tu boleh melentur-lentur. Begitu juga dengan daun dia. Yang keenam, daun berbentuk jarum. Jadi yang ini mengurangkan kehilangan haba. Contohnya pokok ru ataupun pokok kaktus. Pokok kaktus yang duri-duri tu sebenarnya daun dia. Manakala pokok ru atau lebih kita kenal pasti sebagai pokok Christmas. Pernah tengok pokok Christmas kan? Daunnya berbentuk jarum. Jadi juga daun yang halus kat situ untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, jadi kesimpulannya di sini yang kita boleh buat adalah batang yang mudah lentur, daun berpecah-pecah dan daun berbentuk jarum, dan daun yang terubah suai menjadi duri seperti kaktus. Batang yang menyimpan air, kaktus dan pisang, akar yang panjang kaktus, berbulu halus, menggulungkan daun dan daun berlilin. Daun berlilin saya tak sentuh tadi. Daun berlilin contoh macam daun keladi yang meluruhkan daun, dan kulit yang tebal. Kulit yang tebal ni dapat melindungi diri daripada cuaca yang sejuk. Adalah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesies. Jadi sama macam tadi. Kalau tadi ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan ada 5. Kali ini sama juga, yang ini adalah dari segi ciri-ciri yang dari segi cuaca juga. Juga tadi kalau tadi untuk mengekalkan kemandirian spesies, yang ini sama juga. Jadi maknanya apabila dia dapat melindungi diri daripada cuaca yang terlalu sejuk, kering, ataupun panas, ataupun keadaan yang berangin, maknanya dia dapat mengekalkan kemandirian spesies. Sekian, terima kasih.